Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, para pencinta kuliah duha kita, kuliah online kita pada pagi ini, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama berada dalam suasana ilmu, dalam majlis ilmu, untuk sama-sama kita mengulang kaji berkaitan dengan kehidupan kita dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada panduan-panduan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat baginda dan sebagai penganut agama Islam, agama yang kita cintai. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang akan kita bicarakan pada pagi ini adalah hadis yang berkaitan dengan adil dalam melaksanakan tanggungjawab. Al-adalah ataupun keadilan merupakan salah satu daripada ciri-ciri khusus Islam. Khosais, ciri-ciri khusus Islam, di mana Islam suatu agama yang ditegakkan di atas keadilan. Islam agama yang sangat adil kerana ianya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Keadilan Islam inilah sebenarnya yang telah menarik ramai orang yang bukan Islam kepada Islam. Ketika mana Nabi menegakkan keadilan di dalam pemerintahan baginda. Ketika para sahabat dan para salafus salih mereka mendirikan, menegakkan keadilan dalam kehidupan mereka. Oleh kerana itu, muslimin muslimat sekalian, oleh kerana Islam itu agama yang adil dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan keadilan. Innallaha ya'murukum bil adl. Maka marilah sama-sama kita cuba memahami hadis yang akan kita bicarakan pada pagi ini dalam konteks untuk sama-sama kita melaksanakan keadilan dalam kehidupan kita. An Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallah ala manabira min nurin an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminun alladhi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar yang terdiri dari cahaya. Orang-orang yang menegakkan keadilan, mereka berdiri di atas mimbar yang diperbuat daripada cahaya. Di sebelah kanan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman Azza wa Jalla. Mereka ialah orang-orang yang berlaku adil dalam hukuman
adil dalam keluarga, dan adil ke atas orang yang di bawah tanggungan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke 1406, dan hadis ini adalah hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Keadilan merupakan suatu tuntutan di dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tanggungjawab sebagai seorang suami, seorang bapa, seorang ketua jabatan, seorang wakil rakyat, seorang raja, seorang Perdana Menteri, seorang menteri, siapapun kita, dalam menunaikan tanggungjawab, maka kita mesti berlaku adil. Berlaku adil. Begitu juga dalam menjatuhkan hukuman. Dalam menjatuhkan hukuman juga kita perlu berlaku keadilan tanpa mengira siapa pun. Sehingga Nabi SAW sendiri pernah mengatakan, "Lau anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Jika sekiranya anak Muhammad, Fatimah binti Muhammad, yakni anak Rasulullah SAW sendiri, mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Ini keadilan. Dan di antara keadilan juga ialah kita bersifat tabayun dengan sesuatu maklumat itu. Itu juga merupakan salah satu daripada ciri keadilan. Tak boleh kita letakkan hukuman salah, tak betul, tanpa kita tabayun terlebih dahulu. Tanpa kita mencari apakah khabar itu betul ataupun apakah ciri itu betul ataupun tidak. Itu sifat adil yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Jangan kita terus menghukum orang lain tanpa ada di sana tabayun, tanpa ada di sana kita kata usaha-usaha mencari sebab, mencari fakta apakah ianya benar ataupun salah sebelum dijatuhkan hukuman. Ibnu Hajar mengatakan, orang yang adil adalah orang yang mengikut perintah Allah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa keterlaluan dan cuai. Adilah wadu'u syai'in fi ghairi mahallih. Wadu'u syai'in fi mahallih. Ini maksud adil. Wadu'u syai'in fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini adil. Tanpa keterlaluan dan tanpa kecuaian. Kalau dia patut kita puji, contohnya 10%, maka pujilah 10%. Dia prestasi dia 50 lah nilaian kita. Tak boleh dia prestasi 50, kita nilai 100. Dia nilaian prestasi, contohnya prestasi dia 50%, kita nilai dia 20%. Tak boleh. Itu tidak adil. Tidak adil pada dirinya dan tidak adil pada orang lain. Jadi kita mestilah melaksanakan keadilan pada semua orang. Jangan kita melakukan kezaliman pada seseorang menyebabkan kita juga melakukan kezaliman pada orang lain. Sebagai contoh dalam nilaian prestasi, orang yang layak untuk diberikan contoh nilaian yang baik, maka berilah. Tapi kalau kita memberikan nilaian yang baik kepada orang yang tidak layak, kita telah tidak adil kepada dia, dan tidak adil pada orang lain. Ia sepatutnya mendapat prestasi yang baik, tapi diambil oleh orang lain yang tidak sepatutnya mendapat prestasi yang baik. Ini di antara perkara dalam kehidupan kita muslimin muslimat sekalian yang seringkali kita lalui
Ya, tetapi mungkin disebabkan kealpaan kita, kelalaian kita, ya, kita tidak meletakkan keadilan itu pada tempatnya. Kita perlu banyak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kelalaian dan disebabkan kealpaan kita itu. Al-Imam At-Tabari menyebutkan keadilan, kata Al-Imam At-Tabari, adalah wajib. Wajib ke atas setiap orang dalam semua perkara. Wajib ke atas semua orang dalam semua perkara. Tiada sebarang kelonggaran dalam melaksanakan keadilan. Tak boleh orang yang baik dengan kita, kita tidak melaksanakan keadilan. Mana tidak memberikan apa yang berhak bagi dia. Orang yang, kita tidak kenali, orang jauh pada kita tidak melakukan keadilan dengan tidak memberikan hak yang sepatutnya pada dia. Ya. Kita mestilah melakukan keadilan dan tidak ada kelonggaran dalam melaksanakan keadilan. Sekalipun ke atas keluarga yang dekat ataupun jauh. Begitu juga di masa senang ataupun susah. Ya. Jadi ini di antara apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, yang tentang konsep keadilan itu yang perlu difahami. Ya, keadilan mesti ditegakkan hatta pada keluarga kita. Kalau keluarga kita salah, maka dia tetap salah. Kalau orang yang di luar daripada keluarga kita betul, dia tetap betul. Ya. Kalau anak kita salah, dia tetap salah. Ya. Kalau perlu diadili, maka adili dia dengan selayak dan sepatutnya. Itulah keadilan. Jangan menegakkan keadilan waktu kita senang sahaja. Tapi bila waktu kita susah, kita tidak menegakkan keadilan. Ya. Tegakkan keadilan waktu kita marah maupun waktu kita tidak marah. Ya. Waktu kita marah, laksanakan keadilan. Ya. Berikan hukuman yang selayaknya dan sepatutnya. Waktu kita marah. Maupun pada waktu kita tidak marah. Ini, biasanya waktu marah itu payah untuk kita laksanakan keadilan. Berlaku adil ke atas orang yang di bawah tanggungjawab kita. Kalau bapa orang yang di bawah tanggungjawabnya adalah isterinya dan anak-anaknya. Kalau dia ketua kampung, orang-orang yang di bawah tanggungjawabnya ialah semua penduduk kampung itu. Kalau dia yang berhormat, ya, ahli parlimen, adun, maka orang yang berada di bawah parlimennya dan di bawah dunnya semua adalah tanggungjawab mereka. Jangan pilih puak. Jangan pilih orang itu, orang ini. Ya, jangan pilih puak tu, puak ni. Ya, bila kita memegang satu tanggungjawab, maka laksanakan dia dengan penuh keadilan. Ya, tak boleh tolong dia sebab dia bukan orang kita, bukan puak kita. Ini tak betul. Ya, ini tidak adil namanya. Ya. Bagaimana kita nak mendapat kelebihan orang yang adil itu di hari akhirat? Sedangkan Nabi sebut 7 golongan manusia yang mendapat lindungan arasy Allah pada hari kiamat. Di antaranya ialah al-imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil, yang dapat lindungan arasy Allah. Tiba-tiba kita tidak melaksanakan keadilan itu. Ya. Ini di antara perkara yang perlu kita fahami. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah.
kita tegakkan keadilan kerana Allah. Kita tegakkan keadilan kerana ini adalah perintah Allah. Lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Jangan kita benci pada dia menyebabkan kita tidak adil. Ya. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua. Kerana sifat adil itu lebih hampir kepada takwa. Orang yang berlaku adil, dia lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jangan kerana kebencian kita kepada seseorang, kepada satu golongan, kepada satu puak, ya, atau kelompok yang tidak, ya, sependapat dengan kita, kelompok yang tidak sefikrah dengan kita, lalu kita tidak berlaku adil. Ya, jangan itu yang berlaku dalam hidup kita. Ya, jangan disebabkan kebencian kita, ya, kepada satu kelompok, pada seseorang, pada satu golongan, menyebabkan kita tidak melakukan keadilan. Sebab melaksanakan keadilan itu adalah perintah Allah kepada semua manusia. Orang yang adil di dunia, mereka akan mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Ya, orang yang adil di atas dunia, dia akan mendapat, ya, kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah sama-sama kita bersifat adil, ya, integriti dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insya-Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memimpin kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan, ya, memberikan kepada kita ganjaran dan kelebihan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak dengan keadilan yang kita tegakkan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tutup pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Ma asabana min hasanatin fa min Allah, wa ma asabana sayyi'atin fa min anfusina. Aqulu qawli hadha wa asma azimani wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.